hak kita. Kalau kita tidak ambil hak kita, tuan-tuan, dia akan jadi hak pusaka. Kita dapat apa? Masuk kubur kosong, tak ada apa. Tapi di dunia Tuhan kata, aku dah bagi dah hang, suruh pegang sampai 500,000, 600,000 hang ada simpanan. Pasal apa hang tak ambil komisen? Nampak? Hang bila tak ada komisen, kubur hang kosong, tak ada apa. Nampak? Boleh faham tak? Saya harap tuan-tuan boleh faham istilah tu. Jadi sekarang kita ambil sebahagian daripada harta yang Tuhan letak pada tangan kita tadi sebagai komisen, iaitu dengan kita menginfakkan sabilillah, ya, hantar dia dulu pergi kepada Allah, ya, kita ambil daripada situ, kita hantar kepada Allah dulu, yang tu kita punya. Kita keluar besok, kita masuk kubur besok, kita keluar kepada alam barzah, kita keluar kepada alam mahsyar, kita akan jumpa harta kita balik. Oh, ini dia harta Tuhan kata, ni lah harta hang. Yang hang tinggal tadi itu bukan hang punya, yang tu orang pusaka punya, orang hidup. InsyaAllah kita sambunglah pada muka surat 102, yakni pada peringgan yang di bawah sekali, ya. Masih lagi dalam kalam hikmah yang ke-19, yakni tetap sajalah pada ketentuan yang baik. Setelah kita mengikuti sedikit huraian pencerahan daripada kalam hikmah ini, yakni pada kalam hikmah, jangan anda tuntut mohon daripada Allah bahawa ia mengeluarkan anda dari sesuatu hal ketentuan supaya ia memakai anda pada hal yang lain. Maka jikalau ia menghendaki anda, sungguh ia memakai anda tanpa mengeluarkan daripada hal semua. Jadi makanya contoh yang kita baca sekarang, contoh pertama dapat kita lihat, iaitu beberapa banyak orang-orang kaya dengan hasil usahanya sehingga ia kaya raya, tetapi kekayaannya tidak menyibukkan dirinya sehingga ia tidak jauh daripada agama Allah. Walaupun dia sibuk, walaupun dia kaya raya, banyak urusan, banyak perhubungan, banyak masalah keduniaan seperti perniagaan, perdagangan, berbagai-bagai macam usaha kehidupan, tapi tidak kurang dari segi amalannya, pendekatannya kepada Allah, approach-nya dan urusan-urusan ibadat ini tidak susut, tidak kurang. Duduk macam itulah. Seperti yang kita dapat contoh yang terdekat dengan kita adalah sahabat Nabi sendiri, Sayyidina Uthman ibn Affan. Ya, seorang sahabat Nabi yang cukup kaya dengan kesibukan yang begitu besar, ya, penglibatan duniawi yang amat ketara, tapi beliau dapat mengkhatamkan Quran 2 minggu sekali. 2 minggu sekali boleh khatam Quran, masya-Allah, ya. Boleh berdiri malam dengan sembahyang tahajud, boleh kendali kuliah lagi. Dia buat kuliah sendiri pada tiap-tiap hari Khamis waktu asar. Dia tak buat kuliah malam, ya. Kuliah dia tak buat belah malam, ya. Zaman Rasulullah kuliah diperbuat semua siang lepas asar. Lepas asar tak ada sembahyang sunat, waktu lapang dia penuhi dengan zikrullah, ya. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan barang subuh dengan asar tak ada sembahyang sunat lah, ya. Tapi ada kegiatan lain kita kena isi dengan zikrullah. Walaupun tak ada sembahyang sunat, kita wajarnya mengisikan dengan sembahyang dengan zikrullah. Sebab itu dikata hadis daripada Nabi menyebut barang siapa yang berzikir sesudah sembahyang subuh, dia kata 1 saat 1 jam lah kita berzikir lepas subuh, Allah menjaminkan kita rezeki batin. Rezeki batin ni makna kata ketenangan, kesyukuran, kesabaran, sifat-sifat yang mulia tu ada pada diri kita. Tuhan akan bagi sifat-sifat yang mulia pada kita, ya. Barang siapa yang berzikir, mengisi masa lepas asar dengan 1 jam berzikir kepada Allah, Allah jamin rezeki zahir,
Rezeki zahir ni lah, rezeki kehidupan duniawi lah, RM2, ketenangan, keamanan, kesihatan, keafiatan, keimanan lebih penting, keislaman lebih wajar. Itu di antara rezeki-rezeki zahir. Jadi maka itu Sayyidina Osman ni seorang sahabat Nabi, dia buat kuliah akan buat sudah waktu asar. Itu pada masa yang buat kita buat malam ni. Ya, kalau kita dulu malam pun lepas Isya. Kalau dululah, saya ingat lagi kita ambil kira dalam 50 tahun dululah. Ya, kuliah tak ada lepas maghrib, lepas Isya. Tak ada orang lah ngaji lepas Isya, tak ramai. Nah, yang main orang tua-tua, orang sayuk-sayuk, ranu-ranu tu main ngaji ya. Itu kan, orang muda-muda tak ramai Isya. Lepas tu kita buat waktu maghrib pula. Waktu maghrib ni barulah trend. Waktu maghrib ni barulah. Jadi makanya Sayyidina Osman yang kita contoh tadi, walaupun dia punya urusan keduniaan yang begitu besar, kesibukan yang amat ketara, tapi beliau dapat melaksanakan ibadat-ibadat sunat, puasa sunatnya, ya, dengan sedekah jariah yang begitu banyak. Itu di antara yang disebut sebagai contoh yang kita baca sekarang. Inilah waktunya selalu lapang dalam ibadat dan menjalankan ajaran agama di samping usahanya tidak macet. Makna kita tak terbantut. Macet ni tidak terbantut. Itu dia. Kerana dia terus memimpin usahanya sehingga maju sedemikian rupa. Ini adalah contoh orang yang telah ditetapkan Allah di makam asbab, tetapi diberikan pula nikmat tajrid. Kita buka, saya buka makam sebelum ni, kita ada kalam awal kan, kita tengok disebut sebagai kalam iradatuka, semua Allah mengendaki kamu dengan makam asbab. Maka kalau kamu nak lompat kepada makam tajrid, itu adalah satu usaha yang datang daripada syahwat sendiri, bukan datang daripada ilhamnya Allah. Kita lihat muka surat 12, tuan-tuan boleh buat rujukan balik, ya. Ketentuan Allah dan kehidupan manusia. Kita ada dua status. Manusia ni, beriman ni ada dua status, satu makam asbab, satu makam tajrid. Makam asbab ni dia kena kerja. Tak bangun, tak berdiri, tak berjalan, tak bergerak, tak berjalan. Itu reti asbab, ya. Tak makan, tak kenyang, ya, tak tidur, tak lena. Itu retinya makam asbab. Maka dia kena ada sebab, dia terlibat dengan sebab. Ini satu makam pertama. Kita nak kena cari rezeki, walaupun rezeki cari kita kena keluar, ya, untuk bekerja bagai-bagai untuk menghasilkan rezeki kehidupan. Itu makam asbab dia panggil. Makam tajrid ni dia tak payah kerja, ya, semua cari dengan senang, dapat makan minum senang, boleh berehat dengan senang, ya, boleh mengaji dengan mudah, boleh beramal sunat, beramal amalan dengan amalan begitu mudah. Itu kita panggil makam tajrid, ya. Ini sampai kepada satu makam, kita kena berpandu kepada petunjuk Allah dan hidayah Allah sendirilah. Allah akan bimbing orang ini kepada makam. Jadi yang kita baca sekarang ni, hamba Allah ni yang kita sebut orang kaya, walaupun dia kaya dunia akhirat, itu makam asbab. Itu makam asbab, ya. Dia kena ada usaha-usaha untuk mempertahankan projek dia, untuk menjalankan program usahanya, untuk melaksanakan penjagaannya, untuk mengurus urusan pekerja-pekerjaannya apa semua. Itu makam asbab dia panggil. Dalam masa yang sama, dia boleh melakukan ketaatan kepada Allah, boleh beribadat, boleh pergi mengaji, ya, boleh tahajud lagi, boleh puasa sunat lagi, ya. Dalam semua keadaan itu kita panggil makam tajrid. Dia dapat dua. Makam asbab pun dapat, tajrid pun dapat. Seperti yang kita boleh fahamlah. Maknanya yang dikehendaki di sini itu maknanya Allah kehendaki dia. Allah letak dia sampai ke status yang seperti itu. Inilah yang kata manusia yang bahagia dunia akhirat. Orang yang beriman lagi bahagia dunia akhirat. Inilah dia yang dapat hasanatul dunia, hasanatul akhirah dia dapat. Hasanah dunia pun dia dapat, hasanah akhirat pun dia dapat, dua-dua. Jadi doa Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fi dunya hasanah
mohon kepada Allah, datangilah kepada kami kebajikan dunia itu asbab, dan datangikan kepada kami kebajikan akhirat itu tajrid. Dua-dua dia dapat. Doa tu dia dapat dua-dua. Tidak. Jadi yang ni yang dikendaki, yang disuruh tuntut kita mesti cari ke arah jalan ni lah. Ni sampai kita dah punya ibadat, punya harta, rezeki yang banyak, ya, kemudahan penjagaan yang luas, tapi kita tak buat amalan-amalan Allah, ya. Antara contohnya kita tidak menambah ilmu, tak mengaji, tak duduk ilmu, ya, tidak dapat hadir sembahyang jamaah di masjid, ya, tak dapat bangun sembahyang tahajud malam, tak ada masa nak baca Quran. Ini rugi lah. Ini yang kita rugi dunia, rugi akhirat lah. Orang ni tak dapat lagi doa Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tu dia tak dapat lagi doa tu. Nampak, ya? Dia hanya dapat dunia saja. Rabbana atina fi dunya, ya. Rezeki dunia saja dia dapat, rezeki akhirat tak dapat. Rugi, ya. Banyak macam itulah. Itu yang paling banyak sekali, ya. Maka mengenai hal ini ada satu riwayat tentang seorang alim sufi yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi pun boleh, Tasturi pun boleh baca. Ni dia pun sendiri lah tahu nama dia pun sebut dengan betul, ya. Tusturi pun ada baca, Tasturi pun ada baca. Boleh ada dua tu nah. Beliau berkata, tatkala mereka menyerahkan saya bekerja di suatu kantor, di satu pejabat, maka saya pun bekerja sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah diserahkan kepada saya. Saya buat kerja saya lah. Dia bagi satu tugas kat saya di satu pejabat ataupun suatu skop kerja, saya pun jalan tugas saya. Dalam saya mengerjakan tugas terjadilah kontradiksi, ada pertentangan sikit. Dia tak mau nak jalan dengan elok antara hati dan pekerjaan saya. Nampak? Apabila hati saya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah dalam makam ihsan, maka terjadilah kesalahan-kesalahan pada pekerjaan saya. Dia tak boleh konsentrate kerja. Bila konsentrate kepada urusan ibadat, contohnya zikir, ya, ataupun dia bawakan, dia cuba menyeresapi, menyelami, ya, keihsan kepada Allah. Kita sampai makam ihsan, anta'budallah, kamu beribadat seolah-olah kamu nampak Allah. Dia dalam makam tu, makam muraqabah tu. Bila dia cuba masukkan dalam makam muraqabah ni, kerja-kerja dunia dia kacau, tak mau nak elok. Nampak tak? Ya, terabai, mungkin tak dapat dilaksanakan dengan baik, ya kan? Itu dia masalah. Dan jika saya menjuruskan perhatian saya pada pekerjaan, sia-sia pula hati kerana lupa pada Allah. Kalau tumpu kerja pula, dia lupa pula pada Allah. Tak mau nak jadi elok. Ya. Kalau bawa dalam keihsanan, cuba berihsan kepada Allah, artinya merasai kewujudan Allah, di mana Allah kita berada dalam wiqayah ataupun dalam keadaan ruang ketuhanan tadi ini. Maka kerja-kerja urusan dunia kita tak boleh buat. Zikir, contoh kita zikir. Kalau zikir kerja kita tangguh, tak buat. Dia paling mudah nak faham tu. Ambil tasbih, zikir, tak buat kerja. Kerja kita terbengkalai, itu tidak. Kalau dia tumpu kerja pula, tak boleh zikir, tak ada masalah. Inilah yang dia jadi satu perkara yang menyusahkan dia. Ini Sahal At-Tusturi punya cerita lah ni. Kemudian saya bermohon, ya, bermohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah mengumpulkan antara kedua-duanya pada diri saya, yakni hati tidak lalai pada Allah sedangkan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ini susah, betul kan? Ya. Kemudian Allah memperkenankan permohonan saya dan lantas terkumpullah kedua-duanya. Itu dia, nampak? Itu dia. Itu artinya lah. Boleh faham betul kan? Kita kena ada lagu tu lah, ya? Walaupun kita sibuk kerja dunia, tapi kerja dunia kita itu adalah tidak menggugat kita punya hubungan kita dengan Allah, ingatan kita dengan Allah. Maka tu Tuhan sebut dalam surah Jumaat. Pada surah Jumaat kan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Nampak tak?
Apabila kamu selesai pada menunaikan sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di muka bumi, ya, cari makan, urusan kerja buat. Ingat Allah banyak-banyak. Jangan lupa. Dalam kerja tu kita kena sambung ingatan kita, kita perpanjangkan ingatan kita, ya, kita lekatkan dalam jiwa kita, ya, sifat ihsan tu. Ya, Allah sedang perhati kerja kita dah buat ni, Tuhan duk perhati, kena buat dengan amanah. Apa yang kita buat tadi ni? Apa kita kena bawa dalam kerja kita tadi? Kita kena bawa 3 perkara, tuan-tuan, dalam pekerjaan. Saya simpul macam tu, senang supaya kita nak ngaji. Ya. Bila kita duk kerja, sibuk duk kerja ni, dalam kesibukan kerja apa pun tak kira lah, apa bidang pun lah yang kita duk kerja tu, kena ada 3 perkara. Yang pertama, kita kena ada kesedaran kita sedang diawasi oleh Allah. Yang tu paling penting. Kita diawasi oleh Allah. Yang tu paling penting sekali. Barulah kerja kita tu akan kita buat dengan betul. Cantiklah kerja tu. Ya? Kedua, kita mestilah amanah. Tu dia. Nampak tak? Amanah. Yang pertama, kita kena ada muraqabah. Allah duk awas kita. Ingat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Satu minggu sekali, satu malam dalam satu minggu sekali, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, bacalah surah ni sebelum tidur. Suratul Hadid. Suratul Hadid, ya, buka Quran, Suratul Hadid, juzuk yang ke-28. Seminggu sekali je. Kalau boleh lebih baguslah. Kita bagi paling kurang seminggu sekali, satu malam. Mana-mana malam pun tak apa. Ambil satu malam sebelum nak tidur, baca surah ni, Suratul Hadid. Nabi kata, aku sayang surah ni, aku cukup sayang surah ni sungguh-sungguh. Karena dalam surah itu mentahirkan kewujudan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bersama kita. Ada satu ayat di antaranya disebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ayatnya. Allah bersama dengan kamu di mana juga kamu berada. Itu dia nampak. Sedang buat kerja, Allah bersama dengan kita. Boleh tak? Dan buat kerja tu Allah mau mengawasi kita. Innallaha basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu buat. Innallaha khabirun alim. Semuanya Allah amat mengawasi lagi amat mengetahui. Semuanya ini kita bawa ketika kerja. Jadi itu amanah. Baru ada amanah. Nampak? Yang berdua, ya, boleh. Ya? Kita akan jujur, kita amanah, kerja kita berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kita kena ada tawakal kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Duduk di tempat kerja kita tu, mula sebut dulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sebut dulu tu barang 3 kali, mula kerja. Apa-apa kerja pun lah, ya, pertanian ke, perdagangan ke, industri ke, makan upah ke, makan gaji ke, tak kira lah apapun usaha kerja. Bila kita pegang aja kerja mula, kita sebut dengan nama Allah dulu. Hasbiyallahu wa ni'mal. Hasbiyah terus kepada kita sendiri, bukan hasbuna. Hasbuna tu kami, hasbiyah tu saya, ya tu saya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah, ya, bagi aku segala sebagai penolong, sebagai pengurus, sebagai pentadbir, nampaklah, sebagai pengatur, sebagai yang menentukan. Cukup. Jadi Allah sebagai wakil, mewakili seluruh urusan kehidupan kita. Jadi Allah bersama dengan kita. Ini yang paling penting kita nak kena tekan. Jadi 3 perkara tu nah. Ingatlah, yang pertama kita kena ada kesedaran bahawa kita sedang diawasi oleh Allah. Allah dah tengok aku ni, ya, apa aku buat, kerja apa aku laksana ni, ya. Nak ambil satu benda pun, kalau bukan hak kita, kita tak ambil. Tuan duk parti. Tak boleh nak selit ke mana, tak boleh lah. Nak selit, nak sorok ke mana, tak boleh. Tuhan duk parti. Allah. Dan yang kedua, kita mesti amanah. Amanah paling penting. Seperti sifat Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ni dia ada 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Antara semua 4-4 ni, amanah yang paling penting sekali bagi Rasul-Rasul.
Bila dia amanah, dia akan benar, dia akan jujur, dia akan betul. Bila dia bersifat dengan amanah, dia akan sampai apa yang Allah suruh sampai. Tak lebih, tak kurang. Nampak? Betul tak? Bila dia amanah, dia akan sampai juga. Dia akan berlaku, dia akan terus, dia akan ada dua. Bila dia amanah, pertama dia akan siddiq, benar. Kedua dia akan tabligh, menyampai. Betul tak? Itu amanah. Amanah yang menjurus dia kepada menjadi orang yang bertabligh, mubaligh. Amanah juga yang membawa dia kepada membawa perkara yang benar, berlaku benar. Jadi benar dan tabligh duduk antara amanah. Jadi amanah penting. Sebab itu Allah tekan dalam surah Al-Mu'minun, sifat seorang yang beriman, yang sukses imannya, yang berjaya imannya adalah orang yang amanah dan menunaikan janji. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. yakni mereka karakter orang-orang yang beriman yang sukses imannya, yakni daripada segi sudut amanah, daripada urusan amanah, daripada perkara-perkara amanah dan janji mereka ra'i dan ditunaikan. Nampak? Itu sifat orang beriman. Al-Mu'minun, sudah beri rujuk banyak kali kita sebut dalam surah tu. Baik, sambung. Ya. Sahal At-Tusturi inilah yang ada sebut, ada 4 perkara saya dah sebut banyak kali dah dalam kuliah kita lama-lama dulu. Sekali kita kena cungkir balik buat keluar. Ya, ada 2 perkara wajib ingat, ada 2 perkara wajib lupa kan. Dia punya ni lah. Sahal At-Tusturi punya lah tu. Orang tanya mana main ni, 2 wajib ingat, 2 wajib lupa kan. Ingat kan, tak payah abang okey. 2 wajib ingat, 2 wajib lupa. Sahal At-Tusturi punya lah tu. Orang ni satu hamba Allah nak cari Tuhan, dia nak cari Tuhan, dia berlalan, dia musafir berjalan jauh nak cari Tuhan. Akhirnya jumpa dengan Sahal. Sahal tanya, nak pergi mana? Aku nak cari Tuhan, dia kata. Nampak? Kalau nak cari Tuhan, hang boleh jumpa dalam 4 tempat, 4 perkara dia kata. Nampak? Hang boleh jumpa Tuhan dalam 4 perkara. Tengok, senang kan? Pertama, hang kena wajib ingat. Yang kedua, hang kena wajib lupa. Yang ketiga, wajib ingat, wajib lupa. 4 kan? Hang wajib kena ingat semua kebaikan orang dekat hang. Apatah lagi kebaikan Allah pada hang. Nampak? Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi aman, Tuhan bagi muda, Tuhan bagi kuat, Tuhan bagi berbagai-bagai perkara yang baik. Hang wajib kena ingat. Bila wajib ingat, akan ada rasa syukur. Betul tak? Bila tak ingat yang tu, dia tak syukur. Betul, faham? Bila hang jumpa syukur, dapat syukur, jumpa Tuhan lah tu. Itulah katanya kemudian jumpa Tuhan. Jumpa Tuhan dengan syukur. Tu dia boleh faham ya? Nampak? Kedua, hang kena wajib lupa. Segala kebaikan yang hang buat, segala jasa yang hang buat, hang kena lupa. Sebab itu bukan daripada hang, itu daripada Allah. Nampak tak? Hang kena lupa. Kalau hang dah ingat, kita nak ungkit dia tak? Dia ni tak kenal budi, aku tolong kat dia tak pernah ingat. Kita duk fikir, kita duk bangga dengan kita punya kebaikan kita buat dekat dia. Ya? Kita pernah lakukan apa-apa kebaikan kat dia, kita jadi bangga. Seolah itulah daripada kita. Aku tolong dia susah dulu, aku bagi kat dia sedekah, aku bagi jaminan kat dia, dia tak ingat, tak kenal budi aku. Nampak tak? Kita akan jadi apa? Jadi ujub, jadi sombong. Maka tu kita wajib kena lupa apa-apa kebaikan. Sama juga kita buat ibadat. Kita ada sembahyang tahajud, kita ada puasa, kita ada haji, kita ada sedekah, ya. Kita infak sabilillah, kita amal ma'ruf, semua kebaikan kita buat, kita kena lupa. Kalau kita duk ingat, kita nanti ungkit. Kalau kita tak ada apa-apa Tuhan uji kita, aku duk sembahyang pun kena ya. Nampak tak betul? Maksudnya kita lupa semua kebajikan yang kita buat itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan ada sifat apa tuan-tuan? Sifat apa akan jadi? Kalau kita lupa, kita akan ada sifat maaf, pemaaf. Orang yang maaf jumpa Tuhan. Pasal Tuhan yang Maha Pengampun. Nampak tak? Astaghfirullahalazim bagi petang siang malam. Tengok berapa indah, alim semua Sahal.
Yang ketiga, kamu kena wajib ingat. Kamu kena wajib ingat sebarang apa juga keburukan-keburukan kamu yang kamu buat pada orang tu dia. Apa-apa lekeh, leceh kamu buat pada orang tu kamu kena ingat. Nampak tak? Tengok satu orang teringat dia dulu. Dia ni aku pernah buat apa, aku pernah zalim apa kat dia. Ya. Jumpa satu orang kita kena ingat. Maka tu kita sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat supaya kita dapat jumpa semua kenal saudara-saudara kita boleh kenal. Nak jumpa di pejabat tak boleh, nak jumpa di sawah tak boleh, nak jumpa di kilang tak boleh. Masing-masing ada tugas, jumpa di masjid boleh. Pasal semua kena main, betul tak? Nah, baru kita tengok apa kita kena tanya balik, apa pernah aku buat kat dia yang tak elok. Wajib kita kena ingat kita punya faults, kita punya kesalahan, kita punya kelemahan, kita punya kezaliman kepada orang. Lebih-lebih lagi dosa kita kepada Allah. Bila kita ingat dosa kita kepada Allah, dia akan zahir sifat apa tuan-tuan? Sifat taubat. Jumpa Tuhan lah. Tu jumpa Tuhan. Baru jumpa Tuhan. Nampak cantik kan? Tak itu. Dan yang nombor 4 paling susah. Nampak tak? Wajib bila ingat. Tu lah. Itu wajib. Kita kena wajib kena lupa. Nampak tak? Apa-apa juga salah orang pada kita. Yang tu payah sikit lah. Apa-apa kesalahan salah orang pada kita, tuan-tuan, kita kena lupa, jangan ingat. Dia ni lah pernah penipu aku, dia ni pernah perkena aku. Jangan ingat yang tu. Boleh tak? Yang tu susah sekali. Yang tu yang paling susah. Nampak? Nah. Bila kita boleh lupa yang nombor 4 ni, kalau boleh lupa habis, kita dah kuasai ilmu tasawuf, dah sampai ilmu tasawuf pada had fardu ain, baru dah sampai. Kutiak tak sampai lagi tau. Tuntut ilmu fardu ain tasawuf ni tak sampai lagi. Khatam kitab, tok guru mati, kita tak khatam lagi. Nampak tak? Pasal apa? Kita tak sampai nombor 4 ni, payah. Nak maaf orang punya salah, nak lupa orang punya salah kat kita, boleh? Payah sikit lah. Pasal kita ada telinga, payah sikit. Telinga tu payah. Nampak aku dengan dia dah baik lah, bunyi pun dah kamera okey lah, tak ada apa. Aku dengan dia elok dah, dia pun tegur aku baik semua bagus. Tapi kalau nak ingat, nampak apa dia kata agak aku tak patut, tu dia, tak wajib baik ni, tu nampak. Betul kan? Sama juga apa-apa yang dah hilang daripada kita, harta benda kita yang dah hilang semua kita lupa. Nampak? Kasut kita baru beli kasut sandal kulit special daripada Itali, RM300 harga. Meletak depan tangga, turun Jumaat hilang. Nampak tak? Tu lah. Lepas 5 tahun dia nampak satu kasut dulu tu, dia ingat ni kasut dulu ni, kasut aku hilang 5 tahun dulu. Makna kata dia tak lupa benda tu. Ini tak boleh lagi tu. Makna kita belum sampai lagi mahkam tasawuf secara hikmah, tak sampai hikmah tu lagi. Yang tu susah lah. Payah tu. Yang ni lah Nabi tunjuk kat kita pada awal ketika Rasulullah masuk Mekah. Rasulullah naik unta round Kaabah, tengok banjaran Faran keliling, rindu. 10 tahun Rasulullah tinggal Mekah baru dapat pijak, ya. Ni orang-orang kafir Quraisy semua pakat duk tunggu takut apalah Muhammad nak ambil kat kita. Dia dah dapat Mekah hari ni, dia dah buka kota Mekah, habislah dia akan ambil tindakan kepada kita. Tapi Nabi tak kata apa. Nabi tak tengok riba pun. Nabi duk tengok rindu keliling, sehingga seorang bangun. Ya Muhammad, dia kata, ya, bagaimana keadaan kami sekarang? Apa tindakan kamu akan ambil? Baru Nabi sedar. Antumut tulaqa, kamu semua merdeka hari ini. Itu dia. Nabi tak ingat, langsung dah. Tak ada kata nak masa nak ambil tindakan, tangkap mereka semua lah, pancung mereka, tak ada. Ya, mereka zalim, tak ada. Nabi tak ada, langsung sikit pun Nabi tak ingat. Nampak? Yang penting Allah sudah buka suatu jalan yang besar baginya
membuka kepadanya kota Mekah, buka jalan-jalan di mana Islam boleh berjalan dengan lancar, buka kepadanya pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu keimanan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tu ayat tu. Ya, kita kena ada begitu. Itu artinya kita jumpa Tuhan. Jumpa Tuhan dengan yang keempat tadi ni, kalau kita boleh lupa lah orang punya salah kat kita, tuan-tuan, itu artinya kita sudah jumpa Tuhan dengan ridha. Jadi kita jumpa Allah dengan empat. Itu Sahal kata orang tu, hang jumpa Tuhan dengan empat ni. Nampak lah, ada dah. Empat benda hang jumpa Tuhan. Yang pertama, hang akan jumpa Allah dengan syukur. Kedua, hang akan jumpa Allah dengan maaf. Nampak lah. Ya, itu paling. Yang ketiga, hang jumpa Tuhan dengan taubat. Keempat, hang jumpa Tuhan dengan ridha. Apa betul? Empat sifat ni boleh jumpa Tuhan. Tak ada empat sifat ni kita tak jumpa Tuhan, tuan-tuan. Di dunia tak jumpa, akhirat lagi dah. Nampak rahsia lah kan? Ini Sahal. Saya cerita sikit lah kelebihan Sahal Tusturi ni, kita baca riwayat dia sini dia. Itu penting ya. Baik. Adapun orang yang berada di makam tajrid. Tajrid ni dia tak payah susah payah nah. Semua datang sendiri kat dia. Automatik semua mai. Tak payah fikir. Makan, minum, duit, ringgit, harta, benda, tempat tinggal, duduk, keperluan kehidupan, semua datang cari dia dengan mudah, yang tidak mengganggu urusan hidup dia, tak mengganggu kesihatan dia, tak mengganggu keamanan dia. Ini kita panggil sebagai tajrid. Tapi kita tak boleh reka buat begitu. Kita tak boleh berlakon begitu lah, tak boleh. Tajrid ni Allah angkat kita jadi makam tajrid. Ya, nah, itu dia. Macam kita punya dulu Tuan Guru Syekh Abdul Haji Ahmad Tuan Husin. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, orang alim lah, orang alim kepala batas, pokok senar. Kan? Macam tu lah. Mula dia aktif lah dalam banyak bidang, sampai pernah jadi pemangku Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia pernah jadi pemangku Ketua Menteri Pulau Pinang. Nampak dulu ni Haji Ahmad Tuan Husin. Kalau dalam parlimen tu dia seorang ya, pas dia seorang ya. Seorang dia, kursi dia satu pas lah. Ya, nampak ya. Tunku Abdul Rahman Al-Zarham cukup sanjung hormat dia. Dia punya sibuk urusan dunia, penghabis dia tinggal habis. Tak mau. Duduk di pondok dia. Duduk di pondok dia sendiri, pondok dia pondok khairiyah tu pondok dia. Dia mengajar di pondok dia. Nampak. Ya. Saat ni dini mai bagi lembu, dini mai bagi tanah, dini mai bagi apa, semua dia tak fikir. Nampak ya? Dini bagi kereta, dini bagi rumah, dini bagi semua ambil cari dia, nampak? Tu tajrid. Sampai dia pun tak tahu mana rumah dia, mana dia punya harta benda yang orang bagi tu punya banyak, tak tahu. Betul lah. Hari dia mati, hari dia bangkat pun orang nak pergi rumah tak boleh, tu jalan penuh. Atas jalan semua orang penuh. Nak pergi rumah dia tak boleh. Dia pakat tumpang rumah orang. Nampak tak? Mana-mana rumah-rumah ada tu di jalan tu, pakat tumpang rumah tu. Ya, nak pergi ke rumah mayat tak boleh. Terlalu jauh dan buat ramai tak boleh sampai. Dia tunggu di rumah tu. Di rumah tu, orang rumah tu dapat sebakui duit. Orang sedekah. Tiap-tiap rumah yang orang tumpang semua dapat duit berkat dia, nampak? Tu tajrid. Sampai hari mati dia pun orang dapat rezeki lagi. Itu dia. Pasal apa? Tunggu tumpang di rumah orang, dia pakat bubur RM1 2 dalam bakui. Nampak ya? Ini kelebihan. Kita panggil tajrid. Itu tajrid, tuan-tuan lah. Tak ada jumpa ada orang alim lagu tu. Haji Ahmad Tuan Husin. Bapa dia Syekh Husin Nasir. Salah seorang daripada 7 orang wali Melayu di Melaya. 7 orang wali Melayu di Melaya ni, dia salah seorang daripadanya lah. Syekh Husin Nasir. Itu dia. Dulu kita panggil apa nama? Dia dulu mufti Kedah. Dulu tak panggil mufti ya, tak panggil mufti. Dia panggil Syekhul Kedah. Kedah satu negeri yang paling lewat sekali dapat mufti, nama mufti ya. Dulu semua panggil Syekhul Kedah, tak panggil mufti Kedah saja. Negeri lain dah ada mufti ya. Negeri yang mula pakai
Mufti ni negeri Johor lah. Johor lah mula-mula pakai mufti. Baru negara lain, negeri lain ikut. Last kali baru Kedah pakai mufti sekarang. Dulu tak ada. Dulu Syekhul Kedah alim. Baik. Itu tajrid kita nak cerita ya. Baik. Adapun orang yang berada di makam tajrid tetapi dikurniakan pula oleh Allah nikmat asbab sebagai bunga dalam hidupnya di dunia, misalnya ia berapa banyak kita melihat orang-orang alim yang saleh dan mengerjakan ajaran agama Allah semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang alim atau kiai-kiai besar misalnya, tetapi yang betul-betul kiai mereka tidak berusaha seperti orang-orang berusaha. Mereka tidak berdagang sebagai pedagang, tidak bertani sebagai petani, tidak sibuk mencari nafkah dalam hidup, tetapi mereka dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mempunyai harta sebagai pedagang besar, sebagai orang kaya raya. Pada lahir yang tidak ada sebab yang dikerjakannya selain mengejar dan menyebarluaskan ajaran agama Allah kepada umat manusia. Mereka tidak meminta upah atas pekerjaannya, mereka tidak mencari dunia dengan perjuangannya, dan mereka tidak mencari megah dengan jihad dakwah agamanya selain untuk agama Allah, agar umat manusia terpetunjuk kepada jalannya. Inilah usaha mereka yang kita lihat secara zahir, tetapi kerana keikhlasan mereka yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu dimudahkan Allah sehingga melebihi pada ukuran lahiriah. Itu dia. Nampak faham lah? Jelas dia bagi lah. Jelas bagi tu. Itu dia. Berapa banyak kita contoh tadi lah, macam Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin tadi, ya. Dia pun tak perlu fikir pasal dunia lagi lah. Itu kalau Mia kata tadi ya, banyaklah orang offer, macam saya sendiri pun orang offer mai kerja tu, mai kerja ni. Ustaz buat menjaga sikit boleh tak? Kami bagi tip ke Ustaz buat menjaga, tak payahlah aku mengajar sudah. Hampa menjaga. Nampak tak? Ustaz pasal banyak anak murid, Ustaz boleh turun menjaga. Nak menjaga di mana tuan-tuan? Kena menjaga dalam masjid kan? Lagi tak boleh. Kalau saya nak menjaga, saya kena menjaga dalam masjid je tak? Pasal saya mengajar dalam masjid, bukan saya duduk tepi jalan, bukan ada gerai kecil tepi jalan. Ya tu. Itu dia. Ada 2-3 barang produk-produk jemaah-jemaah kita lah yang ada bisnes bagus. Ustaz, kita bagi tip ke Ustaz, Ustaz turun jual ya, Ustaz dapat. Awak selama ni aku tak makan kah? Aku tak minum kah? Aku tak tidur kah? Nampak tak? Semua ada Tuhan bagi kat aku, yang dia berbuat lagi siapa? Aku berjalan kerja Allah. Lagipun nak jaga dalam masjid. Akan saya mengenal, tuan-tuan saat ni saya ada sabun di luar, siapa nak beli lingkup habis, tak boleh mengaji Tok Guru dulu tu. Nampak tak? Sehingga Nabi kata barang siapa menjaga dalam masjid, kita beri doa bagi dia rugi. Ada hadis. Orang tu menjaga dalam masjid, kita beri doa, ya Allah bagilah rugi penjagaan dia. Sampai tahap tu. Tak boleh dalam masjid. Kudus, masjid ni kudus. Profil dia kudus, dia tak boleh ada urusan duniawi yang mengganggu, nampak ya. Tapi kita boleh bercakap bab dunia dalam masjid lah. Itu kelebihan kita daripada orang Kristian. Orang Kristian dalam gereja tak dicakap soal dunia. Sebab dia kena buka topi, masuk masjid dia kena buka head, dia pakai head, ya. Kita masuk tutup kepala. Nampak tak? Beza kan? Sebab kita ada dunia dalam masjid. Tapi kita jangan bawa cerita dunia dalam urusan masjid, tak boleh. Itu pun beza ni kita nak faham tuan-tuan ya. Baik. Boleh mesyuarat, kita ada bilik mesyuarat khas. Ada mesyuarat sini ya. Itu tak boleh lah. Itu bagi contoh lah. Maka kedua macam manusia di atas adalah hamba-hamba Allah yang selalu dalam pimpinan Allah, sehingga mereka tidak ada maksud dan keinginan kepada hal-hal lain selain hanya cukup baginya ketentuan-ketentuan Allah yang diberikan olehnya kepada hamba-hambanya itu. Inilah orang-orang di mana Allah sendiri yang memberikan jalan keluar dari kesukaran yang telah ditentukan Allah kepadanya, oleh kerana Allah telah memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya itu. Kesimpulan, apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala atas kita asal sesuai dengan ajaran agama kita. Apakah sifatnya dunia atau agama, maka patuhilah. Dunia pun kita kena jaga, akhirat pun kita kena sempurna ya. Dunia pun kita kena bergerak, akhirat pun kita kena ada wawasan.
Dan jangan ada ragu-ragu dalam hati seolah-olah yang lain itu adalah lebih baik dan lebih sempurna. Ya, apabila ragu-ragu bahkan memutuskan bahawa yang lain adalah lebih baik, berarti kita mendikte Allah. Maknanya kita telah seolah-olah kita telah menjatuhkan satu kelemahan kepada Allah. Ya, kita telah melemahkan Allah sendiri. Dan ini adalah tidak sopan dan biadab kepada Tuhan yang Maha Bijaksana. Ya, ingat tetapi apabila keadaan kita itu tidak sejalan dengan ajaran agama, maka wajib kita keluar daripadanya, di samping bermohon pada Allah supaya Allah mengeluarkan dan memindahkan kita pada ketentuan-ketentuan yang baik, seperti yang didoa oleh Sahal tadilah. Sahal At-Tusturi tadi, dia masuk satu tempat, dia kerja satu tempat, dia tak boleh nak gabung dua-dua, tak boleh. Kalau dia tumpu kerja, dia lupa Allah, dia akan abai hak Allah. Kalau dia tumpu hak Allah, dia akan abai kerja. Maka dia doa kepada Allah, biarlah Tuhan bagi dua-dua dekat dia. So dua dia dapat, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Urusan kerja pun jalan dengan sempurna, urusan ibadat dengan dia tak kurang, dengan Allah tak kurang. Ya, kita faham lah. Jangan sampai kerja tak ada masa nak buat sunat. Ini salah. Ini salah besar. Ya. Sibuk punya kerja, sibuk urusan dunia, apa-apa urusan dunia pula. Tak kira lah urusan baik ke, urusan penjagaan ke, urusan biasa ke, urusan adat ke, tak kira lah. Ya. Sehingga kita mengabaikan Allah. Buat kenduri kendara, kita sendiri tak ada masa nak sembahyang sunat. Ini memang jadilah buat kenduri kendara, tuan rumah tak ada masa nak sembahyang sunat. Ni tetamu duk mai. Nampak tak? Dia nak raih tetamu, sembahyang sunat tinggal. Nampak tak? Tu tak betul tu. Majlis itu sudah hilang berkat. Nampak tak? Hak nak mai, aku nak sembahyang sunat, aku sembahyang sunat juga. Sebab nak berjalan tak berjalan kenduri kendara tu adalah urusan kerja Allah. Kita dah sebut 17 kali kan, Rabbul Alamin, mentadbir seluruh alam. Allah takbir semua, ya. Bila kita letak kata Allah sebagai takbir, kita puji kepada Allah. Pasal apa kita nak bimbang? Pentadbiran urusan Allah tu. Nampak tak? Tetamu nak main-main lah, kita dah buka tempat nak makan, dia nak makan, mai silakan, kita jemput. Ya. Ya. Allahu Akbar, sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kalau zuhur tu lengkap lah. Ya. 12 rakaat dah tentu. Hari kenduri, tuan rumah sembahyang zuhur 12 rakaat. 4 sebelum, 4 fardu, 4 ba'diyah. Nampak? Cantik. Keluar je buat tetamu. Ini kita tak korang. Nampak lah. Kata dia. Ini bila mai kenduri 12 rakaat tak ada lah. Mai pula mana agak pula mai satu mufti baru pula. Mufti gadungan dia panggil. Kata tak apa, hang boleh jamak sembahyang lagi aku. Nampak tak? Petua-petua kita boleh jamak kenduri, tak apa boleh jamak. Nampak? Ada petua tu tau. Oi, jangan buat pasal. Ya. Bila kenduri pasal sibuk kenduri ni, tak ada apa sembahyang boleh jamak, zuhur dengan asar boleh jamak. Tu dia. Nah. Jangan buat pasal tak betul, tak sah dan tak boleh, haram lagi. Tak boleh tidak kena mengena. Sebab urusan tu kita boleh atur sendiri. Kita ada di tangan kita, program itu di tangan kita, kita boleh atur sendiri. Ingatlah, kita jangan perlekeh kepada hukum-hukum Allah, jangan kita menyalahi fatwa-fatwa ulama. Ini membawa kepada kerosakan, bahkan haram dan dosa, dan hilang keberkatan majlis kita. Ingat tu ya, sama itulah, faham? Baik. Dan kata musannif, asal sesuai dengan ajaran agama tadi ini, tetapi apabila keadaan kita itu tidak sejalan dengan agama, wajib kita keluar. Tetap sajalah menjaga dan memelihara ketentuan Allah yang tidak bertentangan dengan agama. Apabila hal ini kita jaga dengan baik dan kita memelihara dengan sebaik-baiknya sambil bertawakal dan ikhlas yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesempitan-kesempitan yang kita hadapi dalamnya, insya-Allah Tuhan yang Maha Bijaksana akan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang kita hadapi tanpa mengeluarkan kita dari ketentuan yang telah ditentukan olehnya pada kita. Ini ada dalam tafsiran ayat 2 pada surah Talaq, yakni ayat 1000 dinar. Kita dah baca nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bis. Nak tafsir tu, wa may yattaqillah, perkataan takutnya inilah.
yang kita baca sekarang ni. Yang kita baca ni lah menghuraikan makna wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa kepada Allah. Urusan takwa di antaranya sini ni, jangan mengurangkan hak Allah dan urusan agama. Bila kita terlibat dengan urusan-urusan agama ni, jangan mengurangkan pula hak dunia. Ada kena ada dua-dua kita kena imbang baru betul ya. Itu bunyi tadi ini kita ambil faham. Mudah-mudahan ajaran yang baik ini diizinkan oleh Allah Subhanahu taala pada kita untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-Nya yang beradab dan sopan kepada Allah Subhanahu taala, Tuhan kita yang Maha Asa dan Maha Bijaksana. Ya, tidak. Ini paling pentinglah kita nak kena ambil faham dan kita betul-betul melihat ya, soal keduniaan, kekayaan dunia kita pun seperti yang saya sebutlah ya, yang seperti kita faham bahawa kita kenalah ambil juga dalam urusan keduniaan ni, kita kena ambil bahagian menjadi hak milik kita. Contoh, saya sebut lagi, benda saya suka sebut banyak kali benda ni ya. Contoh, kalau kita ada 100,000 dalam bank lah, duit kata cash 100,000 dalam bank 100,000 tu hanya kita milik, bukan kita punya tau. Kita hanya milik sebagai pinjaman. Di atas muka bumi Tuhan turun taruh, menitipkan sebahagian daripada rezekinya kepada kita. Bukan dia bagi kita lah. Ini bukan hibah tau ya, jangan salah faham. Allah menitipkan maknanya meletakkan sementara harta tu pada kita. Kita lah kena pandai. Jadi kita pirang lagu ni lah, kita kena ambil komisen. Saya nak bawa sikit faham, saya tak boleh nampak. Tuhan bagi kita rezeki, katalah 100,000. Kita kena ambil komisen tau. Pasal Tuhan suruh pegang, Tuhan suruh pegang, bukan dia bagi. Pasal dia nak ambil balik, dia lah. Dia tak ambil harta, dia ambil kita. Dia sama lah. Sama. Dia tak ambil 100,000, dia ambil kita dulu macam mana? Itu artinya harta tu bukan Allah bagi ke kita dah. Dia pinjamkan, suruh pegang aja. Bila pegang, kita kena minta komisen kepada Allah. Itu kata berbisnes dengan Allah. Nampak tak? Ya? Kita kena minta komisen. Tuan-tuan boleh ambil komisen, ke mana boleh ambil komisen tu? Bukan 10% dah. Jangan salah faham kan? Ini urusan dunia kita dah buat kan. Saya bawa cerita tu kepada urusan ketuhanan sekarang ni. Komisen dia tuan-tuan guni lah. Ini sekarang ni kita perlu bantuan yang sangat penting kepada masyarakat saudara-saudara kita di Gaza sekarang ni. Dia perlu bantuan. Mari kita infak sabilillah. Kita ambil sebahagian harta kita tu, kita infak, tu lah komisen kita. Komisen tu lah kita punya. Yang 100,000 bukan kita punya. Komisen tu kita punya. Betul tak? Yang balance tu kita kena tinggal. Orang hidup pula akan ambil alih jadi pusaka. Betul tak? Maka tu tuan-tuan, yang ni banyak orang lupa. Banyak manusia tak faham dan lupa. Ya. Jadi makanya saya istilahkan begitulah. Ya, bila kita ada harta tu bukan kita punya. Bila kita tak infak di sabilillah, makna kita tidak ambil hak kita. Hak kita tu sabilillah. Hak kita itu infak. Hak kita itu sedekah. Hak kita itu adalah wakaf. Itu hak kita. Hak kita wakaf, hak kita sedekah, hak kita infak sabilillah, itu hak kita. Kalau kita tidak ambil hak kita tuan-tuan, dia akan jadi hak pusaka. Kita dapat apa? Masuk kubur kosong, tak ada apa. Tapi di dunia Tuhan kata, aku dah bagi dah hang, suruh pegang sampai 500,000, 600,000 hang ada simpanan. Pasal apa hang tak ambil komisen? Nampak? Hang bila tak ada komisen, kubur hang kosong, tak ada apa. Nampak? Boleh faham tak? Saya harap tuan-tuan boleh faham istilah tu. Jadi sekarang kita ambil sebahagian daripada harta yang Tuhan letak pada tangan kita tadi sebagai komisen, iaitu dengan kita menginfakkan sabilillah. Ya, hantar dia dulu pergi kepada Allah. Ya, kita ambil daripada situ, kita hantar kepada Allah dulu. Yang tu kita punya. Kita keluar besok, kita masuk kubur besok, kita keluar kepada alam barzah, kita keluar kepada alam mahsyar, kita akan jumpa harta kita balik. Oh, ini dia harta Tuhan kata, ni lah harta hang. Yang hang tinggal tadi itu bukan hang punya. Yang tu orang pusaka punya, orang hidup punya. Nampak? Ya, ini contoh tuan-tuan. Maka itu kita mestilah, itu di antara yang masuk dalam bab yang kita mengaji sekarang.
Ya? Kalau kita tak buat begitu, dunia kita tidak berikan apa-apa manfaat kepada akhirat kita, tak berikan akhirat. Belum jadi lagi wa fil akhirati hasanah, tak sampai. Baru dunia hasanah saja, akhirat tak ada hasanah. Pasal tak ada infak, jadi guna banyak-banyak. Sebanyak mungkin kita boleh belanja untuk Allah, kita belanja. Sebanyak mungkin kita boleh sedekah, kita sedekah. Sebab itu yang kita punya, yang kita akan dapat. Nampak tak? Yang kita tinggal boleh bangga saja, duit aku banyak, tak tu ya. Apa boleh buat? Duit aku banyak, mungkin boleh banyak berbelanja untuk kesihatan kita. Jenuh. Dia hantar masuk wad, tu dah tu dia. Tu satu kawan main jumpa saya tadi, pasal dia tak ada suara. Satu kawan, ni bukan orang Islam lah, bukan orang Islam ni. Yang bukan Islam main cari saya jumpa lama. Dia tak ada suara dah. Lama tak kontak dia main cari rumah saya, dia main di rumah saya, dia jumpa. Abang kata suara dia tak ada. Tak boleh cakap. Teruk lubang lagi. Dia kata nampak, dia punya bisnes baguslah. Dapat kumpul banyak. Dia kata aku belanja pun banyak. Pasal benda ni saja aku belanja kat 100,000 habis duit aku dah. 100,000 lebih. Pasal lubang tu, pasal nak ambil seorang balik tak ada seorang. Nampak? Itu dunia, nak buat apa? Nampak? Taruh-taruh macam mana pun belanja juga, tapi belanja untuk berubat. Mana baik kalau belanja untuk Allah atau belanja untuk berubat? Yang mana lebih baik? Ya? Belanja untuk berubat untuk dunia, belanja untuk Allah akhirat. Ya? Macam itulah kita faham. Baik. Kemudian kita lihat kepada bahasa kita masuk kepada kalam hikmah yang ke-20. Kita dapat baca sikit lah, lebih kurang dari 5-10 minit begitu. Maju terus dan jangan berhenti kerana bertemu kemuliaan-kemuliaan yang bukan hakiki. Faham? Bagaimana ajaran Islam menurut tinjauan akhlak tauhid dan tasawuf tentang hal ini? Maka Imam Ibnu Athaillah Askandari telah merumuskannya dalam kalam hikmahnya yang ke-20 sebagai berikut. Panjang sikit dalam hikmah ni. Ma aradat himmatu salikin an taqifa inda ma kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubuhu amamak wala tabarrajat lahu zawahirul mabnunati idza wa nadaihu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalam hikmah dia cukup tepat, bahasa dia tepat, tidak ada sebarang kecacatan daripada keindahan sastranya. Tidak menghendaki cita-cita si salik orang yang berjalan kepada Allah bahawa cita-cita itu berhenti pada ketika terbuka sesuatu bagi cita-cita itu, selain suara-suara hakiki berseru kepada salik. Jika cita-citanya berhenti, maka sesuatu yang anda tuntut cari itu ada di hadapanmu dan tidak muncul baginya salik alam-alam lahiriah selain hakikat daripada alam-alam itu berseru kepadanya, sesungguhnya kami adalah cubaan, kerana itu janganlah anda kufur. Kalam hikmah ini, yang faham kalam hikmah ini, orang yang tulis, yang karang kalam ini sendirilah Ibnu Athaillah Askandari. Dia faham, dia tulis ni. Dia tulis ni, dia ada kepahaman dia sendiri, dia tulis. Jadi sekarang kita cuba menyelam kepahaman tu, agak rumit lah. Dia kata kalam hikmah tu. Pengertian kalam hikmah ini sebagai berikut, bahawa orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dengan amal ibadat, kita panggil golongan salikin. Kita ni golongan salikin lah. Orang yang sudah ada vision, dah ada wawasan, dia akan hidup semula, akan dihidupkan oleh Allah sesudah mati, dia akan bertemu dengan Allah, dia akan berada di alam mahsyar, dia akan dihisab, dia akan ditimbang amal ibadahnya, dia akan disoal tanya tentang segala urusan kehidupannya. Setiap nikmat Tuhan akan uji, Tuhan akan tanya balik di mana dapatnya, ke mana dialirkan, di mana dibelanjakan, ya, bagaimana diperdapatkannya. Itu kita retikan sebagai golongan salikin, orang yang salik. Ya, golongan salik ini orang sudah yang ada wawasan, vision untuk bertemu dengan Allah. Orang yang tak sedang lagi dia akan bertemu dengan Allah, dia tidak sediakan apa-apa untuk bertemu dengan Allah, ini bukan salikin. Lingkup dia kurang sikit pada orang kapiak lah.
Dia kurang sikit pada orang kafir. Orang kafir terus tak ada akhirat lah. Mati habis. Mati habis tak ada apa. Nampak tak? Dia serah kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah nak buat apa? Dia kata dia buat baik, tentu Tuhan Allah bagi baik. Cakap tu dia kata. Nampak tak? Ini orang kafir. Itu dia. Kita ada vision, kita ada wawasan. Wawasan kita ialah bertemu dengan Allah, mendapat pengampunan. Bertemu dengan Allah, mendapat keredaan. Bertemu dengan Allah, mendapat rahmat, masuk syurga. Itu vision kita. Boleh tak? Itu kita punya vision, tuan-tuan. Betul tak? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi tak bertemu dengan Allah, kita tak sampai wawasan kita. Wawasan kita bertemu dengan Allah dengan mendapat maghfirah, pengampunan. Wawasan kita bertemu dengan Allah mendapat keredaan. Wawasan kita bertemu dengan Allah mendapat rahmat. Dengan rahmat baru boleh masuk syurga. Itu dia. Abang faham lah? Itu kalam hikmah yang pertama kita baca. Ni kitab kita ni kalam hikmah yang pertama kita baca dah. Tu saya suka kait balik dengan kalam hikmah. Tuan-tuan kena baca balik di rumah. Bahawa orang sedang berjalan kepada Allah ni dengan amal ibadat, dengan akhlak tasawufnya dan dengan ajaran tauhidnya, akan yakin dan perjalanannya itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi nikmat kepadanya dengan ilmu laduni. Ilmu laduni Tuhan ajak langsung. Yang tu kita nak tu. Ilmu yang datang terus daripada Allah. Yang datang terus daripada Allah melalui 4 jalan. Ini Abuya Al-Alamah Al-Fahamah Profesor Dr. Hamka ada sebut 4 perkara. Dia kata yang kita minta dalam Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, hidayatilah kami pada al-mustaqim, jalan-jalan yang mustaqim, jalan agama lah, hidayatuddin. Dia ada 4 jalan. Itu perlu ni. Ilmu laduni ni akan melalui 4. Ilmu ni Tuhan ajak langsung. Kita mengaji sekarang bukan laduni. Kita mengaji sekarang ni secara hissi, secara zahir, secara syar'i. Tapi kita mengaji terus daripada Allah yang sebut dalam Quran, allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah. Ayat ni past tense. Madhi. Allama tu maknanya fa'al madhi ma'ruf dia panggil. Dan dalam ilmu nahwu maknanya Allah telah, manusia Tuhan tak ambil kebun ni, Tuhan dah ajak dekat dia dah. Tuhan dah ajak segala ilmu kepada manusia. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa 'allama adama al-asma'a kullaha summa. Anak cucu dia pun sama lah. Faham? Kalau Allah mengajak kepada tu Adam, wa 'allama adama asma'a kullaha summa 'aradahu 'ala al-malaikah, di mana Allah mengajar kepada tu Adam segala semua nama ilmu asma'. Makna kata anak cucu dia dapatlah semua. Tapi file dia belum ekstrak lagi. Dia punya file tu belum ekstrak lagi, belum buka. Kita kena buka file tu. Sebab tu al-'ilmu bi ta'allum, ilmu mesti dipelajari. Dia bukan main sendiri. Nampaklah. Jadi kita kena minta kepada Allah lah untuk nak dapat ilmu tu melalui 4. Bila kita sebut, pertama melalui dengan hidayah. Kedua kena ada taufik. Taufik ni satu energi, kekuatan batin. Energi ni orang duduk orang duduk sampai 30 km pun boleh main. Nampak? Kalau tak ada taufik, orang masjid pun tak main. Orang dalam masjid sendiri tak main. Nampak tak? Taufik ni satu energi, vitamin maya dia panggil. Vitamin maya saya kata lah. Nampak tak? Vitamin tak nampak. Nampak tak? Itu dia. Vitamin ni dia akan bawa kekuatan yang kita boleh lakukan untuk Allah. Sedia boleh berdiri, boleh bangun malam tahajud kerana dia dapat vitamin maya. Itulah yang kita tak nampak. Itu kita panggil apa? Taufik. Hidayah ada, tak ada taufik tak boleh. Yang ketiga dia kena ada ilham. Ilham langsung daripada Allah.
Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan dah bagi jalan ilham, itu sahih kepada kita, ya. Bukan Tuhan tunjuk maksiat, ilham itu sudah ada pada kita. Yang ketiga, kita perlu kepada dilalah, petunjuk, dalil. 4. Dan tambah lagi ulama, dalam hidayah itu ada irsyad, petunjuk jalan. Ya. Doa dalam suratul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu saya suka baca doa ni last. Bila kita doa, kita bubuh last sekali. Semua kita minta, doa-doa kita minta awal pada sembahyang tu, dia kena ada satu petunjuk. Kalau Tuhan tak bagi petunjuk rasyad, kita tak akan dapat apa yang kita minta doa kepada Allah. Nampak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangi kami dunia ini kebajikan, akhirat kami kebajikan, hindari kami daripada azab neraka. Dia kena ada rasyad, kena ada petunjuk, baru kita akan dapat kebajikan, baru dapat kebajikan dunia akhirat. Nampak tak? Maka itu kita berdoa tu pun habis. Nampak tak? Ini berdasar kepada guru lah, guru orang alim buat tu saya ikut lah. Guru tanya apa siapa baca doa ni lah. Dia kata tak ada rasyad, macam mana dapat kebajikan? Minta kebajikan kepada Allah tapi tak ada rasyad, ya. Rasyid tu kita mau Allah yang bersifat dengan nama Allah satu, Ar-Rasyidu, betul tak? Rasyid tu kena ada. Saya nak pergi mengaji di Masjid Al-Huda Sungai Arah, saya tak tahu jalan nak pergi. Nampak tak? Saya ada gemak suka nak mengaji, saya minat nak mengaji, tapi saya tak tahu nak pergi, kena ada orang bawa. Betul tak? Main aku bawa pergi, aku tahu masjid tu, kena ada rasyid lah. Tak ada rasyid macam mana kita nak sampai? Dia ni minta rasyid dulu, tak betul, baru minta belakang, tak kena lah. Itu antaranya lah yang kita tadi ini. Maka 4 perkara lah. Pertama, hidayah, dalam tu ada rasyad. Kedua, kita perlu kepada taufik, energi maya, kita bagi tadi kekuatan maya, ya. Yang ketiga, kita perlu kepada ilham, ilham yang baik, ilham semua yang ada. Allah ilham semua yang baik, tak ada ilham yang buruk. Jadi kalau ayat itu bunyi fa'alhamaha fujuraha, kami cari ilham kepada yang mana yang fujur, kepada yang tetap, bukan artinya Tuhan ilham suruh buat kerja maksiat. Ada orang salah faham tafsir itu pula. Allah ilhamkan supaya terkenal kata yang tu salah. Nampak tak? Allah juga ilham kata beritahu kita benda tu salah. Allah ilham kepada kita zina itu salah, judi itu salah. Nampak? Jangan buat, ya, jangan pergi dekat. Itu contoh dia. Jadi maknanya 4 perkara kita minta dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. 4 kita minta. Pertama minta apa? Minta hidayah, iaitu rasyad. Kedua kita minta apa? Kedua kita minta taufik, kekuatan, vitamin, maya kita minta. Yang ketiga kita minta ilham. Ilham sentiasa baik. Ilham, Allah ilhamlah yang baik kepada aku, sentiasa yang baik. Kalau yang jahat pun, supaya aku kenal kita benda tu salah, aku akan